Selebriti kembali minggu ini. Saya Dina Nazir. Saya Fali. Dan saya nervous. Kenapa macam back to back 3 minggu berturut-turut. Hari tu Lahmat, lepas tu Anwar Zain. Hari ni pun Dia ni kalau dihidangkan dengan orang kata jejaka yang kacak, yang tampar, dia memang dia tak behave sikit. Dia akan automatik. Bukanlah tak behave, maksudnya dia automatik jadi manja. Saya memang saya manja dari Azali. Tak. Ya. Minggu ini kita ada Akasha. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Ya Allah, susahnya nak fokus hari ni. Nampak bang nampak bang Kena fokus. Okey, kerja bos. Ya, ya. Saya okey. Saya sesiapa pun saya boleh. Tadi Dina, masa mula-mula abang Akasha datang dari jauh kan, takkan kita bukan panggil Wolverine kan? Wow. Untuk interview kan? Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Tapi Hugh Jackman lain. itulah tu. Lain. Hugh Jackman. Hugh Okay. Jackman. Sekali tengok sekali Akasha lah. Yelah. Rasa macam bila nampak je wajah Akasha tu kan terus soundtrack tu masuk dalam kepala. Yang mana? Ya. Andai takdir. I buat second voice. You teruskan je lah dengan nyanyian you. You kacau pitching I lah. Bang, apa khabar je bang? Alhamdulillah balik. Sihat, Alhamdulillah, bang, sihat. Orang kata masih lagi bertenaga dan penuh dengan semangat. Yeay. Tapi Ina, kalau tengok betul-betul kita macam ni kan, macam kembar kan. Dia ada Chinese look. Yes. Look lah. Yes. Sila komen di bawah kalau anda Sekarang setuju ni lain atau lah, tidak Malik. setuju. Sekarang ni dia ada Korean look orang kata. K-pop lah. Abang Akasha. Opa. Yeah, sarang ni. Sila komen di bawah sekiranya anda setuju atau tidak ya dengan mereka sebagai kembar dan juga mereka look Korea. Tapi betul Dina, kita ni berdua, saya rasa Abang Akasha pun dah biasa. Kalau dekat luar, tiba-tiba orang panggil Opa. Faham mak. Situasi tu dia tak faham sebab dia tak lalui. Kita je lalui. Kau seorang selalu panggil kau Opa ke? Opa. Dah agak ada. Baiklah, macam-macam yang kita nak borakkan dengan Akasha. Kita nak tahu cerita-cerita inspirasi daripada Akasha. Betul. Apa yang Dina dapat tahu, abang start bekerja sebagai anak seni pada usia yang agak muda. Awal, ya betul. Umur berapa Umur kan? belasan tahun lah. Kita mula dengan kerjaya seni ni waktu tu tahun 99. Okay. Baru habis SPM tu. Transisi daripada 17 nak masuk ke 18 tahun. Okey. Ni result SPM pun tak keluar lagi ni, dah kerja dah ni. Ya betul. Wow. Okey. Jadi itu orang kata isi waktu lapang lah waktu sebenarnya kan. Kita tak tahu apa yang boleh dilakukan. Yang saya tahu waktu tu kita suka muzik, kita suka menyanyi, jadi ada benda yang kita nak pursue kan. Jadi waktu nak kejar tu kita tercari-cari lah orang kata platform-platform yang boleh membantu untuk menaikkan nama untuk jadi anak seni ni kata orang kan. So waktu tu mencari dan bermulalah tahun 99 tu masuk satu program dan daripada situ orang kata memang rezeki tu bermula daripada titik tu lah. Ramai orang tahu yang abang bermula dengan nyanyian, dengan muzik. Tapi transisi masuk ke dunia lakonan. How did that happen? Itu pun sebenarnya benda tu berlaku, saya boleh cakap macam luck jugalah. Sebab selepas lebih kurang 1 tahun lebih macam tu. Lepas 1 tahun lebih jadi penyanyi, artis rakaman, dapat peluang masa tu merakamkan lagu dengan label SRC. Okay. Sekali dengan Tok T. Ya, satu syarikat rakaman dengan Datuk Siti Nurhaliza, dengan New Boys, dengan Andy Black. ramai kan. masa Dalam tu. tu ada Liza Hanim kan. So satu keterujaan lah pada kita. Waktu tu kita budak lagi kan. Saya rasa macam wah, bila masuk je ke office tu kita tengok ada Liza Hanim, ada Siti Nurhaliza kan. Jumpa dia orang tak? Jumpa. Ada sesiapa try tak? Siapa try? Budak lagi. Okay, dari mana tahu? Dia try, tanya. Dia ada saja je tanya. Baru habis sekolah. Sorry. Masa tu pun orang kata skill try menarai ni belum biasa lagi. Betul. Jadi itulah titik tolaknya. Bila dah jadi penyanyi tu, orang kata adalah peluang-peluang untuk masuk buat program TV. Okay. Jadi bila dah buat program TV tu, tiba-tiba adalah producer filem, pengarah filem nampak. Siapa bang? Erma Fatimah waktu tu. Jadi dia scout lah daripada situ. Rasanya baru lebih kurang, yalah tak sampai 2 tahun lagi jadi penyanyi. Sebab saya tengok abang penyanyi tahun 2000.
Start berlakon 2002 tak silap. Ya, betul. Filem tu release 2002, betul. Okey. Penggambaran tu semua berlaku sepanjang tahun daripada pertengahan tahun 2001 betul lah. So 2002 dia release kan. Memang rasa tak sangka lah waktu tu. Kita baru je release satu album. Tiba-tiba dapat peluang untuk jadi pelakon. Tapi dia adalah dia punya back story. Waktu dipanggil dulu kan, saya dapat berjumpa dengan Emma Fatimah. Dia bagi skrip, dia suruh saya bangun, dia suruh saya berjalan, pusing kan. So kena macam audition lah. Macam berperaga sikit untuk dia kan. Kita pun tak tahu, umur baru 18 masa tu. Kita ikut je lah kan. Sekali dia tanya saya, so macam mana Akasha, akak panggil berlakon lah. Saya mula-mula tu panik macam berlakon. Tak apalah. Tak pandai. Kita tak pernah. Dulu dekat sekolah pernah lah main teater, tapi kita watak tempel-tempel kat tepi kan. Sekali dia kata, tak apa, jangan risau. Saya akan hantar awak pergi ke kelas lakonan, bengkel lakonan. Dan waktu yang sama juga saya dihantar untuk ke kelas bahasa Jepun. Kedua-dua kelas tu berlaku selama 3 bulan berterusan. Jadi dengan kelas lakonan tu, waktu tu dikelolakan oleh Fatimah Abu Bakar. Jadi daripada situ saya panggil dia Aunty Fatih. Sampai sekarang pun saya panggil dia Aunty Fatih lah. Thank you Aunty Fatih for all your efforts and hard working, melatih saya. Sebab kita tak tahu. Yalah. Kita tak tahu apa yang kita ada, apa basic yang kita ada. Yang kita tahu macam orang panggil berlakon, boleh lah kita try lah. Surface je lah. Try je lah. So daripada situ baru dapat tahu yang berlakon ni seronok juga sebenarnya. Kita melalui satu phase yang lain dalam diri kita. Kita jadi orang lain. So dia jadi macam satu ketagihan jugalah proses tu. Mungkin kalau Dina atau Falik lalui, probably you guys pun boleh enjoy. Explore juga. Boleh explore benda tu. Faham. Dia memang suka berlakon. Tak suka bang. Buat je lah. Tapi nampak macam ada kebolehan tu. Masa kita orang buat tali movie masa raya, itu dia yang paling bersungguh-sungguh. Memanglah watak jadi adik-adik. Mana tak bersungguh-sungguh. Diorang ni bang, watak diorang semua best-best. Sampai kat saya, aduh jadi ni Mak Andam. Kenapa dibaginya Mak Andam jadikan Prof Falik? Dia tahu saya boleh buat lebih-lebih. Dia ada range, maknanya dia ada range. Tapi sebenarnya nama-nama yang Abang Akasha sebutkan tadi tu, Irma Fatimah, Fatimah Abu Bakar. Kira big name jugalah. Legend now sekarang ni. Akasha ketika itu yang masih lagi lepas hijau. Lepas tu digandingkan pula dengan Umi Aida. Ya, Alhamdulillah. Orang kata walaupun saya orang baru, budak baru, ikan bilis, anak ikan bilis kan. Walaupun waktu tu masih lagi fresh, tapi dah diletakkan bermain ataupun berkongsi ruang tu dengan orang-orang yang dah ternama, orang yang dah ada repertoire yang panjang dalam bidang seni kan. Dan daripada situ juga saya rasa saya diletakkan, alhamdulillah saya diletakkan di tempat yang saya rasa betul-betul dapat saya kenal apa keupayaan ataupun capability saya sebagai performer kan. Sebab daripada situ memang orang kata cinta terhadap seni lakonan tu dia terus macam automatically bercambah. Kita jadi shock, jadi galib melayan benda tu. Tapi masa abang mula-mula bersama dengan mereka, first berlakon tu, ada ke macam marah-marah ke? Yelah, janggal ke, berlakon. Betul. Tapi bila kena dapat pula sidekick ke ataupun heroinnya memang dah establish. Macam mana bang ketika tu bang? Dia kena ambil banyak take ke? Saya rasa waktu tu mungkin Irma Fatimah memang berkurang lebih dengan saya lah. Sebab dia tahu saya orang baru. Dan dia juga yang memanggil saya untuk watak tu. Sebab saya rasa tak tahulah apa yang dia nampak mungkin pada saya waktu tu. Saya rasa dia tengok mungkin budak ni boleh bawa watak Lieutenant Koishi ni kan. Jadi dia memang bersungguh nakkan saya memainkan watak tu. Sebab dia dah tanya, kita dah cakap kita tak boleh, kita tak tahu apa kebolehan kita kan. Tapi dia kata tak apa, dia akan masukkan ke kelas tu. So untuk dia meletakkan kepercayaan dan ruang tu pada saya, itu adalah satu gamble juga sebagai satu pengarah kan. Yang dah ternama untuk dia. Buatnya saya tak boleh carry ke weight yang dia bagi tu kan. Halfway tarik diri ke. Betul. Tapi alhamdulillah lah, kerana orang kata gesaan tu juga menjadikan saya seorang individu yang macam kena sambut lah challenge ni kan. Kita try buat sehabis baik. Bukanlah, tak tahu lagi sama ada kita ni boleh dikatakan berbakat ke, bagus ke, macam mana ke, tak apa. Tapi yang penting kita buat sehabis baik dulu. Dan alhamdulillah setelah dicuba sehabis baik tu,
itulah, the rest of it orang kata history lah. History lah, betul lah. Tapi masih lagi orang kata tak meninggalkan bidang nyanyian tu, Dina. Tak. Sebab kalau tengok beratur bersusun ni, apa filem, drama, Akasha. Album sempat rakam 2 album abang 2 album bersama SRC. Dan selepas tu saya ada buatlah single orang kata secara sendiri kan. Memang orang kata dunia muzik ni sentiasa jadi cinta pertama macam tu. First love. Itu tu. Nak tahu juga jatuh cinta dekat muzik ni kenapa pula bang? Kiranya pengaruh siapa? Pasal awal kan. Pasal awal betul dah tahu yang budak lagi masa suka tu. muzik. Backgroundnya masa budak-budak dulu, masa dalam umur 9 tahun 10 tahun, ayah saya ni, arwah ayah saya pernah hantar ke kelas piano. Okay. Jadi saya belajar main piano tu sampai grade 4 macam tu. Kan. Adalah orang kata basic music. Sebab ayah saya pun, arwah ayah dia memang seorang yang meminati muzik. Kan, dia boleh main gitar dan dia suka menyanyi. Dan aktiviti mingguan dia di hujung minggu adalah berkaraoke bersama dengan mama saya. Jadi so sweet. kita dah terdedah dengan benda tu. Jadi secara tak langsung bila dah sampai penghujung sekolah menengah tu, macam ayah duk tengok kita, dia tahu kita suka muzik. Dia minat. Dia pun suggest, apa kata kau apply masuk satu kontes. Masuk talent time kan. Tapi ni lepas sekolah lah. Waktu sekolah tu dia tak adalah dia galak-galak sangat, tolak ke apa ke, tak ada. Dia memang seolah-olah macam dia dah dia dah susun supaya jangan anak dia ni tak ada hala tuju, tak tahu nak buat apa. So dah ada benda yang minat ni kan, follow, ikut supaya tak tahu hasil dekat mana kan. So alhamdulillah lah, kerana gesaan dan kerana cetusan dia tu, tahu-tahu sedar-sedar pejam celik, dah 20 tahun lebih dah saya main dalam industri. Yalah. 2000 sekarang 24 tahun dah, 23 tahun dah. 23 tahun. 23 tahun. Dan sepanjang journey tu, macam-macam generasi yang abang dah lalui. Betul. Abang dah jadi newbie, artis yang baru. Betul. Apa? Anak ikan bilis. Anak ikan bilis lah. Kecil lagi. Kalau ada besar sikit anak ikan bilis. Lepas tu besar sikit. Lepas dah lepas 10 tahun apa pula? Nanti saya fikir. Teruskan dulu yang kronologi ni dulu. Dan sekarang ni selepas 23 tahun bergelar anak seni yang aktif, yang masih lagi aktif dan tak pernah berhenti. Betul. Kita tanya perbezaan di antara culture dari dulu sampai sekarang pula. Pelakon sekarang bagi pendapat saya secara peribadi, dia lebih mudah. Sebab untuk discover melalui social media, ada platform yang lebih mudah. Macam dulu kita kena susah payah nak pergi audition, nak pergi berbakat. Tapi sekarang masih ada lagi casting, masih lagi audition. Tapi ada perbezaan tak dari segi etika bekerja, dari segi attitude, dari segi quality? Ya, saya rasa saya boleh setujulah dengan Dina sebab transisi teknologi tu dah terlalu jauh dan berbeza. Dan kita tak boleh nak tolak, kita tak boleh nak nafi yang teknologi ni banyak, orang kata dah, kerana kemajuan teknologi ni, banyak benda yang kita dah boleh buat secara shortcut atau secara pendek kan. Faham. Dan kerana internet, kerana orang kata social network ni jugalah, orang dah terdedah dengan macam-macam benda. Dari segi muzik ke fashion, budaya kan, kesenian. Jadi untuk anak-anak sekarang menjadi selebriti ataupun menjadi artis, dia orang dah lebih well groomed sebenarnya. Pasal dia orang ada pendedahan yang luas. Zaman saya dulu kan, kita cuma tahu siapa yang kita minat je. Betul. Kan? Betul. Kita cuma tahu macam saya dulu kalau zaman saya membesar tu, filem star waktu tu adalah Awi. Okey. Kan? Dengan filem merahnya, dengan filem sembilunya, banyak filem dia lah kan. Jadi waktu tu pada saya hero Melaya adalah Awi. Jadi kita tengok Awi tu jadi kita punya sandaran dan template jugalah. Dan dia pun saya suka. Rocker, nyanyi sedap kan. Dia pun ada dia punya image dia, karakter, personality, karisma dia kan. Betul. Bila kita tengok dia pun kita cakap, macu Awi ni kan. Betul. So saya waktu dalam proses nak membina karakter, nak membentuk kita punya identiti kan, cakap boleh ambil sikit ni brother ni punya quality ni kan, supaya kita shape sikit kan. So sepanjang orang kata perjalanan saya sebagai anak seni tu, banyak sebenarnya yang saya pinjam daripada kita punya orang-orang terdahulu ni, otai kita kan. Yang mana saya ambil sini sikit, saya ambil sini sikit. Yang mana kalau tengok sekarang ni, mungkin kalau kata ada sistem royalty tu, mungkin saya patut bayar royalty. Bayar sikit-sikit kan, tapi hakikatnya macam tu lah. Sebab saya rasa saya mungkin seorang
anak seni yang bukan melalui satu pendidikan kesenian yang formal. Okay. Mungkin ialah sebab saya tak pergi Aswara ataupun pergi mana-mana institusi belajar tentang lakonan. Betul. Kan, dan dapat ijazah dalam bidang lakonan, tak ada. Jadi konsep saya ni, apa yang saya panggil adalah orang kata street punya, Jalanan punya ijazah. Ijazah dari jalanan. Ya, ijazah dari jalanan, betul. Dan saya sangat menghargai proses tu sebab saya tak boleh nafikan lah, dalam sepanjang saya dalam industri ni, saya sebenarnya banyak jumpa dengan anak-anak seni Malaysia yang sebenarnya sangat berbakat. Setuju. Sangat berbakat, very multi-talented. Kita tak tahu sebenarnya ramai pelakon kat luar sana yang diorang boleh main gitar sebagus seorang pemuzik main gitar, boleh menyanyi sebagus seorang penyanyi, tapi diorang punya fokus sebenarnya dalam bidang lakonan saja. Ramai yang begitu. Jadi pasal ialah pendedahan kan. Pendedahan tu dah betul. lebih meluas. Jadi macam kita ikut orang kat Instagram tu, kita tak ikut seorang. Betul. Macam dulu template dia Datuk Awi kan. Macam sekarang ni kita campur sini sikit, Banyak. campur sini sikit. Jadi dari segi etika bekerja, Daripada segi etika bekerja, perbezaan itu saya rasa terlalu banyak lah kan? Kerana terlalu mudah tu mungkin kadang-kadang kita mengenepikan hal-hal yang basic, yang asas kan. Sebab macam saya dulu, setidak-tidaknya sebelum saya melompat ke dalam bidang lakonan sebagai pelakon, saya dah diletakkan untuk mengikuti kelas lakonan. Jadi daripada situ juga daripada situ juga timbul kesedaran untuk saya, maknanya untuk kita terus memperhalusi ataupun memperbaguskan kita punya skill dan kebolehan ni, kita kena terus mengikuti bengkel-bengkel tu kan. Tapi sekarang ni saya rasa mungkin benda tu tak menjadi satu tuntutan sangat. Kerana probably lebih mudah untuk orang-orang muda, anak-anak muda sekarang ni akses, kerana diorang dah ada platform diorang sendiri, diorang dah ada identity dan followers pun dah ada. Ya, betul. betul. So probably itu benda-benda yang terlangkau lah, benda yang kita terskip, yang skip sikit lah. yang kita tak nampak kan. Tapi tak jadi masalah pada saya, sebab as long kita dah berada di dalam industri dan kita ada awareness tu, kita ada kesedaran tu, kita sentiasa perlu memperbagusi diri kita kan? Kita kena itulah. Kalau kita nak cerita pasal disiplin, memang kita kena ikuti. Tak kira lah apa pun formatnya sekarang. Walaupun kita dah transisi daripada analog kepada digital. Sekarang ni segala-galanya mudah. Betul. Editing jadi lebih mudah. Apa saja semuanya mudah. Betul. Tapi kerana disiplin tu kalau kita kekalkan, kita tetap jaga, disiplin itulah yang akan mampu mengekalkan kita sebenarnya. Sebab talent, they will come and go. Betul. Terlalu ramai. Betul. But what can make you stay, apa yang boleh buatkan kita kekal dan terus adalah disiplin. Dan itu contribute pada quality, pada kerja you. Ya, betul. Reputation you adalah disiplin. Itu dia sebenarnya. Kalau cerita pasal kontroversi lah pula Blang tengok abang macam kurang benda macam ni bang kurang. Alhamdulillah. Sekarang lah kot. Sekarang lah kurang. Tapi benda tu sebenarnya bang, dia boleh membantu seseorang artis tu ke, ataupun dia akan, orang kata apa, terukkan ke keadaan? Sebab kami tak ada kontroversi, jadi kita orang tak rasa nak gravity tu. Basically pada saya lah, sebagai selebriti, sebagai anak seni kan, ada orang panggil artis kan. Kontroversi tu ialah orang kata there's no such thing as bad publicity Tapi ada sebenarnya. Sebab kita jangan lupa satu benda, ataupun kita jangan lupa satu garisan, bahawasanya kita ni orang Timur yang ada garisan dia. Betul. Kan, yang Garisan ada there's a line that we cannot cross kan. Dan pada saya itu penting. Kerana tak kira macam mana pun kita nak, orang kata, letak diri kita ke depan, kita takkan mampu bersaing dengan macam mana Hollywood ataupun Korea nak buat promosi. There's a line we cannot cross. Kerana kita orang Melayu dan kerana kita orang Islam. Betul. Kan. So pada saya kontroversi tu kita tengoklah macam mana. Pada saya yang penting adalah bila saya mampu bercerita ataupun berkongsi perkara-perkara yang berfaedah kepada yang mengikuti ataupun meminati saya. Sebab saya cuma ada kesedaran ni setelah saya jadi seorang ayah, seorang bapa kan. Faham? Bila kita rasa macam sepatutnya apa yang mampu kita berikan ataupun kongsikan dengan masyarakat adalah benda-benda yang patut mampu membentuk sasiah masyarakat. Kita boleh membangkitkan semangat orang kan. Kita pun tahu pergolakan orang dengan keadaan politik perjalanan negara kita, segala macam orang punya struggle what not. Jadi saya sebagai anak seni, saya rasa
Alhamdulillah kehidupan saya tidak begitu terhimpit ataupun Betul. menghimpit berbanding dengan orang-orang lain dalam masyarakat kan. Dan saya rasa saya sebagai anak seni bertanggungjawab untuk memastikan yang kita kena terus bersemangat. Apa pun keadaan ataupun kesukaran yang kita lalui, kita kena teruskan dengan semangat yang jitu. Kan kita tak boleh give up kan. Betul Pada saya sebagai anak seni itu yang penting. Jadi kalau kita nak cerita pasal hal kontroversi macam mana sekalipun, jangan sampai kita menjatuhkan image ataupun harga diri satu-satu nilainya. Satu-satu selebriti tu kan. Itu dia sebenarnya. Tapi macam mana kalau kita tukar perspektif tu? Jangan berkerut sangat. Macam tapi berkerut sangat tu. Tak. Okey. Tapi kalau kita tukar perspektif tu, kadang-kadang ada beberapa orang selebriti yang mereka tak boleh lari daripada itu yang apa media nak. Balik-balik bila nak tanya, dia akan tanya benda yang negatif. Tapi kalau dia tak nak jawab, dia akan tulis pula benda yang negatif lagi. Dan itu pula yang laku untuk artis tu. Jadi macam mana dia nak bendung benda tu? Macam aku tak nak ke situ, tapi ke situ juga. Itulah saya rasa benda ni sebenarnya bukan tertakluk pada artis ataupun selebriti. It's a collaboration between the celebrity dengan press, dengan media. Saya rasa yalah, press dengan media pun menjadi journalism, diorang ada diorang punya ethics, diorang ada etika diorang kan. Jadi saya rasa ada benda-benda pun yang mereka patut tahu yang mana diorang tak patut cross. Sebab sekarang ni di zaman digital ni, semua orang boleh jadi jurnalis. Betul. Kan semua orang boleh buka satu website tabloid dan tulis macam-macam, buat duit dengan daripada klik apa semua. Tapi dengan headline yang bukan-bukan, yang kita tak tahu sahih ke tidak. Clickbait kan. Kita tak tahu ni sahih ke tidak. Tapi nama artis tetap disebut kat situ. Dan namanya tetap menjadi perbualan orang, jadi buah mulut orang. Orang bercerita gedebuk-gedebak. Yang mana kita tak tahu kadang-kadang benda tu efek kepada artis itu sendiri secara peribadinya. Yang mungkin kadang-kadang membuatkan dia jadi tiba-tiba dia jadi macam introvert kan? Introvert. Dia rasa tertekan ke, dia rasa apa ke kan. Sebab kalau kita nak perhatikan dekat macam mana dekat luar berfungsi, dia orang ada tabloid yang mengarut ni semua, yang cerita pasal benda yang bukan-bukan. Tapi dia orang ada juga tabloid yang betul-betul bercerita tentang intipati satu-satu selebriti tu kan. Kita ambil contoh majalah Rolling Stone. Kan? Kalau kita baca Rolling Stone tu, kita tahu bila dia menulis tentang satu-satu artis, dia tulis tentang background artis tu, apa artis tu punya drive, apa artis tu punya direction, apa artis tu punya aspirasi dan inspirasi kan. Dan dalam waktu yang sama, dia orang juga ada magazine atau tabloid macam TMZ apa semua kan. Yang main cerita je. Cerita belakang. Tapi kalau saya tanya pada Dina dan Falik, boleh sebutkan tak pada saya apa magazine dekat Malaysia ni yang kita baca dan kita dapat banyak info tentang artis? Yelah. Good information yang boleh drive kita dan membuatkan kita rasa tahu nak jadi ni, nak buat ni kena macam ni, nak ni kena begini. Faham. Jadi itu pasal saya kata dia perlu menjadi satu kolaborasi sebenarnya antara press, antara media dan juga artis. Kan? Sebab kalau kita asyik duduk cerita tentang hal yang sensasi je, what are we giving back to the people? Kita nak orang baca apa? Kita nak masyarakat kita diisi dengan information yang bagaimana? Kan? Sebab saya tak kata kita perlu 100% berjalan macam Rolling Stone kan. Tapi kita perlu ada platform yang begitu. Platform yang boleh meletakkan artis kita nampak bahawasanya mereka ni orang-orang yang menghormati kerjaya dan karya mereka. Betul, setuju. Kan? Bukan semata-mata hidup atas jalan kontroversi ataupun sensasi. Betul. Kan? So itu pandangan saya lah. Yalah. Tapi dekat sini biasalah orang nak tahu kontroversi. Betul. Sensasi siapa gaduh je. siapa? Siapa tengah diet? Siapa tak jadi diet? Lagi? Aku cerita diri aku sendiri. Takkan cerita pasal diri sendiri. Ni. Siapa belum kahwin? Siapa single? Sedihnya ajak dia. Bang, tapi macam anak-anak, abang kalau mereka nak ke jadi anak seni ni, abang galak kan ataupun melarang? Saya tak pernah melarang. Sebab anak sulung saya sekarang pun dah menunjukkan minat main gitar. Dan pada usia 12 tahun dia dah melakukan sesuatu yang saya tak pernah buat waktu saya umur 12 tahun. Dia main lebih bagus. Maknanya waktu saya umur 12 tahun saya langsung tak main gitar. Nampak abang pernah upload dekat Instagram kan? So bila saya tengok tu, saya rasa
sebagai bapa kita cuba untuk encourage Sokong lah. kita dorong dia, dokong dia pada benda yang dia minat. Kita pun minat muzik. Tapi saya bagi tahu pada anak-anak, muzik ni tak semestinya sesuatu yang dijadikan kerjaya. Kan? Kita boleh layan sebab kita suka pada muzik. Hobi lah. Hobi. Maknanya hujung-hujung minggu bila kita dah besar, kita ada aktiviti dengan kawan-kawan. Kita boleh lepak, kita boleh main jamming muzik. ke. Daripada diisi dengan aktiviti-aktiviti yang mungkin tak sihat ataupun tak bersih. Betul. Jadi paling tidak dia ada aktiviti yang saya tahu dia boleh fokus kat situ. So saya tak pernah halang anak-anak. Cuma kalau dia memang serius nak jadi anak seni, saya suggest dia jangan jadi macam bapak dia. Kenapa bang? Sebab bapak dia berjalan ke sana kemari macam-macam tempat bapak dia pergi. So anak-anak dia orang kena lebih, maknanya saya akan bagi panduan lah. Sebab time saya dulu tak pernah ada manager. Tak pernah ada management. Yelah kan. tak tahu nak buat apa ke mana. Semua randuk sendiri. Semua redah. Jadi daripada situlah yang saya tahu apa yang saya ada sekarang ni, apa yang membentuk karakter ataupun identiti seorang Akasha tu adalah benda-benda yang saya lalui semua sendiri sebelum ni. Tapi tak apalah, lepas ni anak-anak boleh panggil ayah jadi manager. Wow. Betul lah 70%. Oh, yes. Bapak makan. Banyak betul Tapi bang, berbalik kepada cerita yang anak-anak tadi bang. Diorang tahu tak bapak dia seorang artis bang? Ataupun budak Penyanyi sekolah ke? dia tahu tak? Cikgu-cikgu ke? Sebenarnya ada tak dia buat waktu bapak dia datang sekolah? waktu diorang dalam darjah anak-anak saya beza cuma setahun. Okey. Jadi yang abang tu kalau dia darjah 2, adiknya darjah 1. Betul. So waktu tahap pertama, masa diorang darjah 1, darjah 2, darjah 3, diorang tak berapa sedar sangat. Okey. Kecuali bila kita keluar tiba-tiba orang nak tangkap gambar. Cuma bila diorang dah makin masuk ke darjah 4, 5, 6 tu, dah makin faham. ramai kawan-kawan cakap, tanya, bapak kau ni artis Bapak kau Akasha Nak-nak bila kita datang ambil diorang kat sekolah kan, kadang-kadang yalah tak boleh nak elak, pakai spek ke pakai apa pun boleh cam kan. Yalah. Nak bila cikgu sendiri yang bagi tahu dia, cikgu minat ayah awak. Cikgu perempuan ke cikgu lelaki bang? Biasa. Dia mesti cikgu perempuan. Yalah. Mencengik, soalan mencengik. Minat tak salah lah Dina. Betul lah, yelah. Minat tak Teruskan. salah. Betul. So daripada situ jugalah baru anak-anak tu kadang-kadang dia balik rumah, dia tanya lah kan. Dia cakap, Didi kan cikgu I tanya, dia cakap kan, dia dulu minat you berlakon, cerita, you buat cerita apa you jadi, dia kata you jadi orang Jepun cakap ya filem Jepun kan. Lepas tu banyak lah segala drama-drama yang saya pernah buat kan. Diorang memang, saya rasa sepanjang saya ada dalam industri dah ratusan tajuk drama yang saya buat kan. Betul. Jadi memang sentiasalah dulu pada tahun orang kata awal 2000 tu mungkin muka saya ni menghiasi kaca TV lah. Yang mana yang menonton tu sekarang mungkin dah jadi cikgu, dah mengajar dah besar. kan. Dah besar kan. So itulah dia ceritanya. Tapi itulah bila dah tahu bapak artis tu Kan? Ada tak suruh bapak datang sekolah ambil gambar? Hari-hari mesyuarat PIBG ke nyanyi ke bang? Tak ada. Setakat ni sekolah cool. Okey. Sekolah sempoi. Sempoi. Okey Cantik lah. Cikgu maintain. Dan apa tapi where do you see yourself in like 5 years? In 5 years. Yes, kita buat 5 years dulu lah. 5 tahun daripada sekarang. Because abang dah buat semua. Yelah. Dan you dah buat hosting, you dah buat nyanyi of course, lakon of course. Teater sudah, musical, dari segi lakonan semua medium dah. Tapau. Yes. Banyak. Atau mungkin impian lah bang dalam masa 5 tahun akan datang nanti. Most probably producing lah. Producing musical ataupun kerja-kerja music. Sebab sekarang ni pun saya dah banyak kembali aktif. Kita banyak buat show pentas. Sebab sebelum ni pun banyak buat show private. Tapi itulah, itu semua benda-benda yang orang kata untuk kita punya cek makan. Survive lah. Punya sustainability kan. Tapi kali ni saya ingat saya nak hasilkan sesuatu yang mungkin saya boleh kongsikan dengan semua orang, dengan masyarakat, dengan anak-anak muda ni kan. Sebab saya rasa teringatlah dengan apa yang kita punya seniman agung cakap dulu, Arwah Piramli ni kan. Dia kata anak-anak muda kita yang waktu dia cakap ni, waktu tu di tahun 70-an sebelum dia meninggal kan. Yelah. Dia kata anak-anak muda kita ni jiwanya kosong. Jadi kalau kita tak diisi dengan kebudayaan dan kesenian kita,
pastinya jiwa mereka akan diisi dengan perkara-perkara yang selain daripada itulah. Kita tak tahulah perkara yang sepatutnya diisi ataupun tidak. Tetapi dia akan jadi satu kerugian kerana kita tidak membiarkan anak-anak kita kenal kepada budaya dan kesenian kita. Betul. Itu satu kerugian. Sebab kita ambil, tak tahulah, mungkin 30 years down the road, 50 years down the road, mungkin anak-anak kita dah tak kenal lagu Melayu. Jadi apa yang nak dibawakan lagi kita? Betul. Apa kesenian kita yang kita nak Apa letak lagi lagi di identiti mata kita dunia? Apa yang lagi kita nak identiti bawa kita? keluar, betul? Kita tak ada jati diri. Kita dah hilang semua benda Ya. tu. Faham. So saya nak melakukan sesuatu yang InsyaAllah dapat melestarikan. I like. Macam wakil rakyat tu. I like. Sebenarnya saya juga ada kemampuan untuk jadi wakil rakyat. Oh, kiranya ada yang ke arah untuk orang kata, yelah sebab abang Akasha pun dia berlakon lama tau. Betul. Kira dia macam menyanyi kejap. Betul. Tiba-tiba berlakon Betul. embun tu. Yeah. Pap. Betul. Tengok menyanyi balik kat GV. Betul. Lepas tu pap berlakon balik. Oh, sekarang ni abang nak kembali semula ke nyanyian pula lah bang. Kira Tapi- fokusnya. Ada juga yang abang buat kerja-kerja di sebalik tabir kan? Ada. Ah. Memang all rounder lah sebenarnya. Sebab sewaktu saya dah menjejakkan kaki dalam industri ni, saya tahu bahawasanya saya tidak boleh hanya duduk di depan tabir. Di Saya depan kena- lensa. Saya kena tahu Faham. progress dan juga proses-proses di belakang tabir kan. Dia punya all the technicalities lah orang panggil kan. Sebab dekat situ je yang akan mampu memantapkan lagi kefahaman saya tentang apa yang saya perlu lakukan di depan tabir. Jadi saya rasa itu semua faktor-faktor yang menjadikan saya boleh duduk agak lama juga. Yelah, dalam dah tahu line selok ni. belok dia. Betul. Betul. Kita kena tahu mana kita nak cilok. Jangan kencing macam itu kan. Itu dia. Itu yang penting. Betul. Pastikan orang tak boleh kencing gitu. Gua dah buat dulu benda ni lah. Betul, itu betul. Ya. Tiba-tiba dia tengah ingatkan balik apa cerita yang Akasha dia berlakon, tapi dia dalam cerita tu dia bukan filem kan, dia Ya. macam docu-filem. Bangunan. Cerita tu lah yang abang trik. Dia kata docu-filem 3 malam aku tak tidur. Itu antara orang kata hasil terbitan pertama saya lah bersama rakan-rakan penerbit. Waktu tu kita ada produksi kan. Jadi kat situ boleh nampak abang pakai, you were the sound man. Yes, I was a sound man. Ya Allah, itu Okay, kalau dalam set cerita hantu aku tak nak jadi sound man. Itu yang benda yang paling pertama sekali Dia tak Pasal boleh. kau dengar dulu. Dia sensitif sikit benda tu. Takut ke? Tak payah takut lah. Okey je. Kejap lagi kalau kau kena kacau, aku biarkan seseorang tau. Aku kacau kau balik. Tapi nak tanya, sama ada Dina ataupun Falik tahu trivia bahawasanya filem Rock Bro. Okey. Tahu kan filem Rock Bro? Okey, Arwah tahu. Abang Muhammad Khalid buat. Keseluruhan penataan bunyi untuk filem tu Score music. saya yang kelola. Huyo! Bukan music score, bunyi. Bunyi. Maknanya dia punya penataan bunyi. Scoring dia. bukan dia punya scoring, dia punya foley, Oh, dia punya yang ambil audio sound effects, dialog apa semua saya buat. Saya yang menata. Maksudnya mixing, finalizing saya buat. Push. Sebab waktu sekolah dulu memang saya mengaji dekat ICOM. Saya ambil audio production. Okay. Jadi memang ada latar belakang production lah, engineering, audio engineering sikit. Jadi saya fikir waktu tu selain daripada saya duduk depan tabir jadi pelakon ataupun jadi penyanyi, saya kena asah jugalah saya punya kebolehan untuk buat benda-benda kerja-kerja teknikal ni kan. produksi. Kerja-kerja produksi. Jadi itu antara benda-benda yang kata saya minat lah, yang saya suka. Sebab sebagai anak seni baru saya sedar bahawasanya bila kita buat filem tu kan, bila kita ada visual, dia tak bagi apa-apa impact sampai kita letak bunyi dan lagu. Betul. Jadi betul bang. Baru dia setuju, sampai. bang. Betul. Baru dia hidup, baru dia ada live, ada cerita. Setuju. 100-300%. Itu dia. Sebab saya tengok cerita seram, saya tutup mute. Sebab nak mengurangkan rasa seram tu kan. Tak ada seram Tak langsung. juga. Tak seram langsung. Kau keluarlah terkejut apa-apa. Tak jadi apa pun. Ya, kebal. Tapi mute TV tu. Aduh. Tapi sensation dia dah hilang separuh lah. Tak apa. Hilang lebih separuh. Tak apa, asalkan saya boleh tidur di waktu malam. Kalau takut jangan tengok. Nak juga. Pasal itulah. nanti tak masuk. Nanti tak masuk Itulah bang. conversation. Perempuan itulah masalah dia. Laki senang bang. Tak suka tak tengok. Alah. Betul. Alah, kau ni. Ada geng minggu ni. Okay, kita cerita dah depan. Kita dah cerita di sebalik tabir. Kita nak throwback sikit lah. Boleh? Boleh? Kita nak tanya macam antara momen yang Akasha rasa macam aku kerja keras untuk ni lah. This is the moment yang aku kerja keras selama ni bertahun-tahun untuk ni. Momen-momen yang begitu Ada tak?
Oh, definitely ada lah. Definitely ada. Sebab dalam ratusan produksi yang saya dah terlibat, kan, of course dia ada dia punya Naik turun. highs and lows lah, Ya. kan. Dia punya troughs, dia punya peaks kan. Memang ada lah. Jadi bila kita terbabit, bila setiap kali saya terbabit, saya tak perlu sebutkan spesifik lah. Tak apa bang, kan. jangan bang. Bila kita terbabit dengan tim yang kita tahu, daripada segi management, daripada segi direction, daripada segi art direction dia, semua terletak, memang tersusun. Saya tahu bahawasanya ini orang-orang yang serius dalam kerja, yang mahukan hasil yang terbaik dalam kerjanya. Even dalam bentuk penulisan, daripada segi penulisan pun kan, ada banyak draft yang dilakukan supaya penulisan tu nampak lebih bulat dan lebih kemas kan. Jadi production ni setiap kali saya berada di dalam tempat-tempat begini, itu yang saya rasa macam inilah dia. Dan walaupun dah sampai sini, tetap lagi dalam diri ni masih ada rasa yang I'm not done yet. Masih ada benda yang lagi nak dibuat. Faham? Masih ada Tak benda puas lagi. masih lagi. Sebab bila dah sampai kat situ pun, bersama dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang bagus ni pun, kita masih lagi rasa tak puas. Kenapa? Kerana boleh buat lagi ni macam ni. Faham? Ini boleh dilakukan Drive lagi. tu masih kuat lagi. Yes. So itulah macam yang Dina cakap. Itu antara momen-momen yang saya tahu bila saya di situ bersama dengan orang-orang yang tentu. Basically bila kita bekerja dengan orang yang kita tahu satu wavelength yang kita, frekuensi dia sama. Kan, dia tak ada out of phase, semua in phase je. Kan. Memang cantik. So semangat kita pun jadi lain. Momentum kerja tu jadi lain. Mood dekat tempat kerja pun jadi lain. Betul. Semangat nak pergi kerja pun lain. Semangat nak buat kerja. Jadi best lah. Dia jadi best. Sebab kita tahu semua orang yang dekat situ, dia bukan datang kerja semata-mata ambil check ataupun ambil gaji. Yes. Faham. Dia contribute something. Yes. Dan ada juga yang kita masuk tempat yang kita tahu ini semua memang ambil gaji, ambil check. Ambil duit je ni, nak duit je. Kan? Beli susu anak lah bro. Kan, kita tahu alasan tu dah sepanjang saya berada dalam industri. Sampai hari ni. Sampai hari ni kita bagi. Sampai hari ni kita bagi alasan tu. Ini Betul semua lah. untuk susu anak bro. Susu, pampers. Kan. Padahal anak dah 18 tahun. Mana minum susu lagi dah. Anak jiran. Gegar hanya mampu boleh gelak. Saya Tak, kurang itu- boleh relate tak, dengan itu benda memang ni. betul tadi nak. Macam Mak Syah cakap tu betul. Tak beli susu Alasan anak, tu. beli peban. Ya. Aduh. Betul. Yang belum kahwin tak tahulah. Kita dah berkahwin, dah Kita ada anak. setakat dah menggunakan ayat-ayat seperti demi sesuap nasi. Sedih ayat je. Apa ni Mak? Kau ni agak. Tak. Kau ada Abang gang rasa ada gang ni. Kau ada gang Gentlemannya talk ni. Benci. Tok. Yeah, man. Tok. Sebab Abang Akasha ada post satu gambar di you Instagram dengan Dato' Awi. Brother jumpa brother, baru jadi brother. Ni brother jumpa brother lah. Brother. Jadi brother. Bila brother, Itu duduk saja dari sebelah saya brother. minggu ni. Jangan dulu. Belum lagi. Tahu Panjang takut. lagi ni, Tahu takut. sabar dulu. Pernah tak bang? Ada Apa dia? momen cukuplah sampai sini aku jadi penyanyi ke? Cukuplah sampai sini aku jadi pelakon ke? Nak berhenti dari bidang seni Give ni, up bang? lah, give Give up. Oh ada jugalah. Ada Definitely juga, ada. bang, Sebab bila dah terlalu lama, dia mesti ada turun naik dia punya gelombang, dia punya gelora dia kan. Memang ada. Memang ada time yang saya sampai 6 bulan tak buat apa-apa. Ush. Tak nak ke? Tak nak. nak. Tolak nak semua? buat apa. Tolak. Ush. Tak nak buat apa-apa. Ush. Balik kampung, buat benda yang kita suka. Kan? Bertukang gitar. Kan? Ada, memang ada. Sebab tak tahulah kekecewaan lah. Biasanya kita rasa kecewa, kita rasa Faham. mungkin rasa sedikit terpinggir ke macam mana kan. Tapi bila dah sekian lama, bila saya renung-renungkan balik, what I felt does not matter. Kan? Apa yang saya rasa bukan itu yang penting. Apa yang penting adalah apa yang saya nak buat dan apa yang saya nak kongsikan dengan orang. Kan? Sebab saya percaya orang-orang yang berkarya ni semua, anak-anak seni ni semua, diorang ada satu goal yang sama, iaitu untuk berkongsi kebolehan dan apa saja yang mereka boleh buat dengan orang ramai. Ya. Because the truth is, Apa yang Allah bagi dekat you. kalau orang tak boleh appreciate apa yang kita boleh buat, Ya. what's the point? Apa gunanya? Betul. Serupa macam kita shot sendiri je lah kan. Pakai buang kaki je macam tu. Kan? So saya percaya setiap orang yang berkarya tu mempunyai rasa ataupun drive yang sama, iaitu untuk melakukan yang terbaik, untuk berkongsi orang kata kesenian dan juga jiwa mereka dengan masyarakat, dengan orang ramai. Sebab kita semua ni, saya percaya kita semua terinspirasi daripada orang-orang yang begitu. Kita tengok certain public figure. Kita ambil paling senang yang semua orang kenal, semua orang minat. Kita ambil Sifu lah.
Kita ambil Dato' M. Nasir. Okay. Dato' M. Nasir punya karya siapa yang tak kenal? Betul? Penulisannya, melodi dia, arrangement dia, lirik dia semua kan. Ya. Itu semua dah menginspirasikan berapa ramai orang. Ramai. Dan saya percaya semua orang-orang yang terinspirasi itu dia nak melakukan sesuatu yang begitu untuk menginspirasi orang-orang yang akan datang selepas yang lain mereka. pula. Yeah. Betul. So it's the same, it's the same process, it's the same progress kan. Dan saya percaya kerana itu jugalah yang membuatkan saya pilih untuk Dah kau jangan nak lembik-lembik, tak ada mood, tak ada semangat nak frah-frah ni, jangan. Kau bangun, buat kerja kau balik. Get on your feet, fikirkan, plankan apa yang nak dibuat masa depan dan stay fokus. So at the end of the day sendiri juga kena, kita kena push diri kita juga. Tak ada siapa peduli pasal kau. Betul. Itu dia. Itu dia punya motivation. Itu dia. Betul. Sekarang Itu dia. kan? Power lah balik. Lagi sekali. Itu realitinya. Saya Sebab dah boleh apa? balik sekarang ni lah. Realitinya tak ada siapa peduli pasal kau. Betul. Kalau kau tak peduli pasal diri kau, Ya. kau rasa siapa yang akan peduli pasal diri Betul. kau? Kau lain pernah nak peduli. Betul. Kita sendiri kena peduli pasal diri kita. Betul. Not bad falsafah di hari ni. Tapi mungkin kalau kata adalah di antara pelakon-pelakon yang mungkin dah cecah sampai, biasanya Dina rasa cabaran lepas you dah lepas 10 tahun. The 10 year punya barrier tu bila dah hurdle sampai 10 tahun, dugaan tu akan semakin dahsyat. Rejection tu dah semakin banyak daripada acceptance. Mungkin ada yang abang boleh kongsikan. How? Yelah, kita kena angkat diri kita sendiri. Betul? Betul. Tapi it's not as easy as we say it kan? Betul. But memang dia tak semudah yang dikatakan, tak semudah yang kita cakap. Tapi as a person, sebagai manusia, sebagai insan, sebab kita semua bertuhan kan, kita semua orang Islam. Ya, betul. Kita kena sentiasa ada kesedaran bahawasanya takkan semua orang akan suka apa yang kita buat. Betul. Jadi jangan kecil hati, jangan ambil hati kalau orang menyampah, kalau orang cakap buruk, kalau orang cakap busuk pasal kita. Take it as it is. Sebab kita boleh ambil yang sedap-sedap, kita boleh ambil yang indah-indah, yang cantik-cantik je. Tak fair, kita kena ambil juga yang tak sedap, tak sedap busuk ni. Sebab yang busuk-busuk ni juga akan membentuk, membina kita. Pasal Dina selalu percaya dalam setiap komen walaupun negatif, dia ada truth to it kan? Betul. Dia ada kesedaran lah tu. Sebab macam mana kita rasa silly ataupun bodoh pun apa yang seseorang katakan, dia sentiasa katakan benda tu dengan maksud dan fikiran yang tertentu kan. Sebab kalau kita semua orang Islam, lagi sekali kita percaya pada qada dan qadar, pada takdir. Betul. The moment kita dengar benda-benda tu bermaksud Allah Ta'ala nak aku hadap benda ni. Dia nak kita compute benda tu. Dia nak kita fikirkan dan timbangkan. Mungkin betul ada salah benda yang aku buat. Kita kena banyak cerminan diri lah. Perbaikilah. Betul. So sebagai anak seni, kita jangan cepat orang kata luntur, rasa jiwa ni lemah. Jangan cepat rasa lembik ataupun rasa demotivated kan? Rasa sakit hati ke, marah ke, jangan cepat. Sebab daripada pengalaman yang saya boleh kongsikan adalah semua tu sewajarnya memberi kita satu kekuatan ataupun satu motivasi untuk kita perbaiki diri kita. The moment kita rasa kita ni dah perfect, dah best, bagus, itulah momen yang paling problem sebenarnya. Betul. Kita akan start rasa bongkak, akan start rasa riak, rasa betul memanjang. Dan itu akan membuatkan kita tak boleh ke mana-mana. Tak boleh ke depan. Sebab itu juga yang akan bunuh you on that day. Sebab bila kita limitkan ruang untuk kita evolve, aku dah sampai sini. So bila dah sampai sini tu maknanya kita dah hit limit, dah hit dinding tu kan. Bila dah hit dinding memang dah tak ada ruang lah untuk evolve. So pastikan kita sentiasa ada ruang untuk evolve tu. The only way untuk kita pastikan kita sentiasa ada ruang untuk evolve tu adalah you are never good. You are never good. There's always room to improve kan. So itu lah dia. Betul. Setuju. Baby dah cukup dah. Tadi dia angkat kening sekejap. Baby dah lost. Dia ni pula. Dia angkat kening sebelah tadi. Suka try like orang. Boleh repeat. Cik editor boleh repeat lagi sekali. Dia angkat kening sebelah. Gone. Finish. Tapi saya setujulah Abang Kasha cakap tadi. Kita tak boleh buat semua orang suka kita. Tapi jangan buat orang benci kita. Betul. Itu je. Betul. Nampak? Not bad lah Falik tu dia. Dahsyat lah. Brother pun jumpa brother. Dia jadi apa? Brother. Yes. Okey bang, untuk yang berdatang dengar-dengarnya akan ada projek baru teater bang
yang mendatang ni sebenarnya dia bukan satu teater, tapi dia berkonsep theatrical lah. Okay. Oh, okay. Konsep ni dipanggil Fusion Alun Layar, di mana konsepnya adalah idea ni bukanlah idea saya cuma sebahagian daripada tenaga kerjanya. Okay. Idea ni datang daripada Syamsul Khairil, Okay. kan, dan juga Ashraf Goodman, Okay. penerbitnya lah kan. Yang mana idenya adalah untuk menghasilkan lagu-lagu untuk kira mengolah lagu-lagu klasik daripada filem-filem 50-an Okay. kan kepada nafas yang baru. Maknanya dia fuse muzik-muzik tu semua. Artinya dia barukan muziknya. Ya. Oh. 50-an punya jadi di-fresh-kan. Ya, diberi Oh. nafas baru kan. Uh-uh. Itu yang dipanggil Fusion Alun Layar. Kenapa Fusion Alun Layar? Fusion tu pasal diffusekan muzik klasik tu kepada genre jazz, Okay. dan barulah pop. Dia macam-macam kacuk dia ni. Okay. Alun tu alun melodi kan, dan layar tu kerana dia dibersertakan dengan beberapa visual image yang akan dipaparkan dengan persembahan tu. Okay. Kan? Jadi pada saya pun bila saya dengar konsep tu cakap this is another good idea kan, yang mana saya rasa kita perlu perbanyakkan kerana sedihnya walaupun P.Ramlee itu seniman agung kita, tapi karya dia bukan milik kita. Betul. Karyanya milik negara luar, negara asing yang kita tak tahu, yang saya rasa sayang sekali lah. Kalau kita sebagai rakyat Malaysia ataupun kita sebagai kerajaan Malaysia dapat mengambil balik semua karya-karya tu, seniman agung P.Ramlee tu, dan kita simpan supaya kita boleh melestarikannya kepada generasi-generasi yang akan datang. Yalah. Kan? Sebab kita tak usah bohong lah. Kalau kita kata I tak tengok filem, ataupun kita nak cakap I tak tengok cerita Melayu lah, orang cakap macam tu kan. Realitinya kita semua membesar dengan pengaruh filem dan muzik. Betul. It doesn't matter you're becoming a professional lawyer ke doktor ke Permulaannya tetap di situ. Permulaannya mesti ada filem yang kita tengok. Takkan tak tengok filem langsung. Duduk dekat mana? Takkan dalam hutan. Jangan marah bang. Sabar bang. Okay. Nasihat. Brother gua dah marah. Diorang jangan main-main. So bang, bila Fusion Alun Layar ni akan mula dipentaskan pada 7 Oktober ni. Next 7 week. Oktober Next ni. week. 7 Oktober ni dah dekat je lah kan. Okay. Tiket dah mula dijual kan. Yang mana mengikuti saya punya platform Instagram, saya rasa boleh lah. Dah kongsikan kat situ. Harga kat situ lah. Ada tulis harga semua, information semua ada dekat situ. Dan apa yang saya nak bagi tahu, saya harap ramai boleh memberikan orang kata sokongan dan dukungan kepada projek ni. Okay. Sebab pada saya penting untuk kita melestarikan segala apa sajalah orang kata hasil-hasil seni yang ada dekat Malaysia ni. Betul. Kan? Kerana P.Ramlee ni seniman agung kita ni, kita dah terlepas momen dia. Kita tak dapat nak preserve dia. Even lagu-lagu dia pun dah sukar untuk kita dengarkan di corong-corong radio. Kan? Kerana apa? Kerana rights dia kita tak pegang. Betul. Kan rakaman semula lah. Kan? So sayang sekali. Sedangkan kita beri nama dia pada dia seniman agung. Tapi di manakah keagungannya itu sebenarnya? Kan? Faham. Kalau kita yang tak preserve dan kita yang bukan kita yang menjaga benda tu, Siapa kalau lagi? bukan kita yang nak mengagungkan, siapa lagi kan? Itulah. Jadi satu lagi reason ialah bila kita angkat hasil seni, no matter how creative it is, lebih banyak lagi ruang untuk orang lain untuk berkarya juga. Lagi banyaklah variasi hiburan yang ada dekat Malaysia. Jadi kita support. Lokasinya di Dewan Orkestra Aswara. Okay. Antara pemain-pemain ni siapa bang? Penyanyi ada 2 orang. Saya dan juga Asmida. Dan kita ada juga seorang penglipur lara bersama kita, Datuk Hajah Fauziah Nawi. Datuk Ibu. Yes. Datuk Ibu. Jadi dia akan menjadi penglipur lara sepanjang program tu berlangsung. Sebab dia bukan sekadar menyanyi dan visual lah. Dia ada penceritaannya. Faham. Seronok tu. Kan? 7 Oktober di Aswara. Tiket dah boleh. Lebih informasi boleh pergi ke Instagram Akasha ataupun Asmida. Dina pun dah tengok dekat Asmida punya Instagram pun ada juga. So boleh ke sana lah. Nak pakai extra bagi tahu brother. Yes, brother. Yes. Job. Bang, mungkinlah sebelum kita tutup ni bang. Satu bang, kata-kata untuk anak muda yang mungkin teringin nak berkecimpung dalam dunia industri seni. ataupun tak bidang kisahlah seni apa-apa pun bidangnya. Antara yang nasihat atau pesanan yang abang boleh sampaikan. Saya sebagai
brother yang dah lama. Saya tak pernah orang kata ada bad vibe ataupun ada orang kata pandangan negatif kepada sesiapa je saja yang nak terjun ke dalam bidang seni ni. Cuma pada saya apabila kita dah berkeputusan untuk terjun ke dalam bidang seni ni, setidak-tidaknya kita kena ada satu rasa hormat kepada disiplin dan keseniannya. Maksudnya kalau kita dah terjun dalam bidang ni, kita kena pastikan bahawa kita ambil tahu benda-benda basic, benda-benda dasar dia. Faham. Kan? Sebab tanpa benda-benda basic, kenapa dinamakan sesuatu pengetahuan atau ilmu tu foundation ataupun basic? Kerana itulah foundationnya. Because without the foundation, kita nak berdiri atas apa? Tak jadi apa. Tak ada apa. So foundation dan basic tu sangat penting. Keteguhan tu tak ada. Segala-galanya basic penting. Dalam agama pun basic penting. Betul. Kan? Tanpa basic ni ceritalah sampai langit ke-7 pun tak ada point. Betul. Kan? Apa-apa cerita dia pun basic penting. So pada adik-adik, pada anak-anak muda yang nak join dunia seni ni kan, pada saya kita perlu menghormati proses tu. Kita perlu mengenali basicnya, kita perlu mengenali tujuan kita dalam industri ni kan. Kalau saya faham, semua anak seni probably dia akan melalui satu fasa yang mana of course popular tu best. Kerana popular tu akan mengundang banyak opportunities, banyak peluang job pada kita. Itu semua duit. Sumber pendapatan kan. Betul. Sumber pendapatan itu dia. Akan tetapi bukan itu saja tujuannya jadi anak Jangan seni kejar ni. tu je lah. Super macam kita jadi politician juga. Maknanya bukan allowance saja yang kita kejar. Kita kejar banyak. Kita kejar untuk pembangunan masyarakat, pembentukan sosial masyarakat, rakyat. Itu dia kan. Tarik balik. Itu maruah tu. Jadi itu saja untuk Borak Selebriti minggu ini bersama Akasha. Thank you Rina. Thank you seronok. Ada Terima kasih naik banget. turun hari ni. Banyak roller coaster. Betul lah. So thank you so much. Thank you bye. semua. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum. Ingin ku gigit-gigit cuping telinga kecilmu, luahkan perasaanku dan membisikkan aku cinta kamu. Hadiahkan asmara di setiap pagi harimu dengan harapan agar kau tahu. Semoga kau tahu. Ingin ku gigit-gigit cuping telinga kecilmu, luahan perasaanku dan membisikkan aku cinta kamu. Hadiahkan asmara di setiap pagi harimu dengan harapan agar kau tahu. Semoga kau tahu ku gila kamu. Kau obsesi ku. Embun, andai takdir memisahkan kita. Tak betul dia Asko. Tahu lah kau ni tengah momen tadi kan.